Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Didoakan anda semua sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmat Allah. Okey anak-anak, sekarang COVID semakin meningkat. Marilah kita sama-sama mendoakan supaya COVID-19 ini diangkat oleh Allah ke tempat asalnya, dan anak-anak diingatkan supaya sentiasa menjaga diri, okey, sentiasa menjaga SOP, okey, apabila keluar jangan lupa memakai pelitup muka dan jaga jarak, okey, untuk kebaikan anda semua, okey. Soalan kebat, susahnya soalan kebat. Macam mana nak faham? Betul ke soalan ni kebat susah? Okey, jom kita tengok. Adakah soalan kebat itu susah? Apakah dia soalan kebat? Jom. Soalan kebat, apakah soalan kebat itu? Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kenapa dikatakan kebat berfikir aras tinggi? Yang pertama, kerana ianya mencabar minda, okey, menganalisis dengan berfikir secara kreatif dan kritis. Yang kedua, ianya melangkaui buku teks. Maksudnya pengetahuan umum kita. Sama ada kita dapat daripada buku-buku lain atau kita mendapat maklumat daripada internet, laman web, okey, menonton televisyen, menonton dokumentari dan sebagainya. Okey, yang ketiga ianya merentas kurikulum. Okey, merentas kurikulum bermaksud bukan berkaitan pendidikan Islam sahaja. Ia akan berkaitan dengan subjek-subjek lain, iaitu seperti matematik, sejarah, bahasa Inggeris, geografi, bahasa Melayu, okey, dan sebagainya. Okey, yang keempat, menggunakan pelbagai stimulus sebagai rangsangan yang memerlukan bahan sokongan. Okey, stimulus ni sangat penting kerana ia akan mengarahkan di mana letaknya arahan dan kehendak soalan. Mari kita mengenal soalan kebat. Okey? Okey, ciri-ciri soalan kebat. Okey, yang pertama, kenali soalan kebat. Okey? Bagaimana ingin mengenali soalan kebat? Baca keseluruhan jawapan dengan teliti. Okey, kemudian highlight atau gariskan atau kurungkan kehendak soalan. Dan kemudian fahami kehendak soalan melalui clue yang diberi. Okey, ciri soalan kebat seterusnya tidak ada jumlah jawapan yang diminta. Okey, dan yang paling penting, cirinya ialah ada stimulus atau rangsangan. Okey, stimulus ni terdiri daripada gambar, ayat Quran, hadis, petikan, ayat penyataan, keratan akhbar, peribahasa dan lain-lain sebagai rangsangan kepada jawapan tadi. Dia memberi clue apa jawapan yang sepatutnya. Okey, dan pastikan ciri soalan kebat itu mengandungi 2 markah atau 4 markah. Senang bukan? Okey, teknik menjawab soalan kebat. Okey, teknik dia, kita kena baca keseluruhan soalan dengan teliti. Okey, dah baca, kita highlightkan, kita gariskan, kita kurungkan, kita bulatkan apa dia arahan dan apa dia kehendak soalan. Okey, kemudian yang ketiga, kehendak soalan perlu difahami melalui clue yang diberi. Clue tadi dari mana? Clue tadi dari bahan stimulus. Okey, dan fahami arahan soalan sebaik-baiknya. Okey. Okey, arahan soalan yang popular. Okey, arahan soalan dan kehendak soalan. Okey, soalan yang biasa ditanya ialah bagaimana.
bagaimana. Okey, kehendak soalan mesti jawab dalam bentuk cara. Cara atasi, cara aplikasi, cara mencontohi. Jadi fahami kehendak soalan yang seterusnya tadi berdasarkan clue. Okey, kemudian yang biasa yang kedua, kenapa atau mengapa. Okey, kenapakah, mengapakah. Okey, jadi kehendak soalan sila jawab dalam bentuk punca, faktor atau sebab. Okey, dan yang ketiga arah soalan, berikan hujah anda, berikan pendapat anda. Okey, huraikan pendapat anda. Okey, kehendak soalan ini sebenarnya memerlukan jawapan faktor, kesan atau contoh. Okey, dan seterusnya kemungkinan berlaku. Apakah kemungkinan berlaku? Apakah kemungkinan akan berlaku? Okey, jawapan perlulah dinyatakan dalam bentuk kesan, akibat atau keburukan. Atau yang kayak gini. Okey, kesilapan pelajar dalam menjawab soalan kebat. Biasanya pelajar menyangka 4 markah 4 isi. Okey, no. Okey, di dalam kebat berbeza. Okey, 4 poin bukan 4 isi. Okey, 4 poin tu bukan 4 isi. Isi hanya satu sahaja. Memang ada 4 markah, tapi isi satu saja. Okey, biasa pelajar menyalin stimulus dengan harapan mendapat markah. No, Kemudian menggunakan kata hubung yang menunjukkan pengulangan dengan menganggap sebagai jawapan tambahan, isi dan huraian. Okey, dan seterusnya menulis jawapan dalam bentuk poin, bukan perenggan. Ingat dia pelajar, jika jawab dalam bentuk poin. Ingat dia pelajar, jika jawab dalam bentuk poin, poin semuanya akan dikira satu markah sahaja. Okey, menulis jawapan yang tidak selari dengan kehendak soalan. Jadi pastikan arahan apa, kehendak soalan apa. Okey pelajar. Okey, piramid kebat. Okey, sila ingat ini adalah nota paling penting di dalam kebat. Okey, cadangan. Okey, tadi 4 markah. 4 markah itu terdiri daripada 1 isi, 1 huraian, 1 huraian lengkap dan 1 kesimpulan. Baru dapat 4 markah. Kalau anda jawab 4 markah dengan 4 isi, anda akan dapat 1 markah sahaja. Okey? Okey, kemudian jawab dalam bentuk perenggan. Ini sangat penting. Okey, kemudian anda menjawab huraian perlu menggunakan kata hubung iaitu kabus. Kata hubung kabus. Apa dia? Kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya, S sebab. Okey? Kemudian disambung dengan perenggan huraian lengkap. Okey, huraian lengkap. Okey, kata hubungnya apa? Coba. Ingat perkataan coba. Okey? Okey. C ialah contohnya. O oleh itu. B buktinya. A akibatnya. K kesannya. Okey? Kemudian kesimpulan. Okey, gunalah perkataan hubung dia ialah kesimpulannya, justeru, tuntasnya. Boleh juga guna perkataan oleh itu. Okey, dan disambung dengan kita hendaklah, kita mestilah. Ayat mesti bentuk cadangan. Dan tambah dengan kata hubung kabus tadi. Okey, jadi lengkaplah jawapan anda. Okey, itu cadangan. Okey, larangan dalam menjawab soalan kebat. Ini sangat penting. Pelajar perlu tahu. Okey, apakah larangannya? Larangan penggunaan perkataan selain itu, juga, serta dan tambahan pula. Kerana ia akan menjadi satu isi lain. Okey? Satu isi lain. Jadi tidak ada markah. Okey, dan jangan jawab dalam bentuk poin. Kerana dia akan dikira satu isi sahaja. Walaupun anda jawab 4 isi. Itu telah menyalahi konsep kebat.
Okey, dan larangan seterusnya, jangan salin ayat dalam soalan dan jangan salin semula mana-mana isi jawapan. Sekiranya anda telah tertulis, tambah saja kata hubung sebagai huraiannya. Okey, diharap pelajar memahami bentuk-bentuk dan kehendak-kehendak dalam soalan kebat. Okey, latihan soalan kebat. Soalan, surah Al-Fatihah satu-satunya surah yang wajib dibaca oleh setiap Muslim dalam solat. Huraikan pandangan anda tentang hikmah di sebalik pensyariatan ini kepada kehidupan umat Islam. Okey, faham dulu. Arahan apa? Huraikan. Huraikan pandangan anda. Okey. Kehendak soalan, okey, dia dah terang-terang nyata di situ hikmah. Okey, jadi berilah hikmah. Hikmah apa? Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat. Okey, apa jawapan anda? Isinya, Al-Fatihah merupakan kalimah mendidik manusia mensyukuri nikmat Allah. Okey? Dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah bermaksud segala puji bagi Allah. Okey, huraian lengkap agar hidup diredai dan diberkati Allah. Kesimpulannya, justru itu menjadilah hamba yang taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Okey, di sini saya jawab, saya terangkan dalam bentuk poin supaya anda faham untuk mencari isi huraian yang lengkap dan juga kesimpulan. Okey, diharap anda menjawab dalam bentuk perenggan. Okey, contoh soalan kedua. Syaitan musuh manusia yang paling nyata, tetapi manusia masih mengikut jejak langkah syaitan. Bincangkan sebab berlakunya hal ini. Okey, yang pertama arahan soalan apa? Bincangkan. Okey, bincangkan. Bincangkan apa? Apa kehendak soalan? Sebab. Sebab apa? Okey, manusia masih mengikut jejak langkah syaitan, walaupun dah tahu syaitan tu musuh yang nyata. Okey, isinya apa? Pegangan iman yang lemah. Huraiannya, ini menyebabkan manusia mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Huraian lengkap, kesannya manusia tidak dapat membezakan mana yang baik dan yang jahat. Kesimpulan, justru itu kita hendaklah mencontohi malaikat yang memberi sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa bantahan, agar, kata Bung, tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan. Okey? Okey, sebagai latihan, okey, ini contoh sila pelajar berbincang dalam kumpulan bersama guru. Okey, gambar di atas menunjukkan perlakuan sifat kasih sayang terhadap binatang. Pada pendapat anda, mengapakah kita dituntut mengasihi bukan sahaja manusia tetapi juga makhluk Allah yang lain? Okey, arahan soalan, mengapakah? Okey, bila soalan mengapakah, apa kehendak soalan? Beri sebab atau faktor. Okey, dituntut mengasihi binatang, mengasihi selain dari manusia. Okey, soalan kedua, perasaan cinta antara lelaki dengan perempuan adalah fitrah. Namun begitu, kita perlu bijak mengawalnya agar tidak menjadi cinta yang dimurkai. Sebagai seorang murid, bincangkan bagaimana anda mengawalnya. Arahan soalan apa? Bagaimana? Bila soalan bagaimana, apa kehendak soalan? Kehendak soalan ialah cara. Okey, cara apa? Mengawal diri agar tidak bercinta yang dimurkai Allah. Okey? Dan seterusnya. Okey, contoh soalan seterusnya. Ganjaran pahala solat berjemaah adalah 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Okey, soalan. Pada pendapat anda, mengapakah masih ramai yang enggan melakukan solat berjemaah walaupun ganjarannya lebih besar daripada solat bersendirian? Okey, apakah kehendak soalan? Arahan soalan, mengapa? Bila soalan mengapa, jawapan mesti faktor dan sebab. Faktor apa? Sebab apa? Sebab tidak mahu melakukan solat berjemaah. Okey, walaupun
dah tahu ganjaran pahalanya berlipat kali ganda. Okey. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Silalah datang dan melawat ke channel saya, iaitu channel Syam Said. Okey, dan sebelum saya mengakhiri perkongsian ini, sekiranya anda merasa perkongsian ini memberi manfaat kepada anda, silalah like, share, komen dan subscribe. Okey, sebagai memberi motivasi kepada saya untuk berkongsi lagi tentang pembelajaran seterusnya. Okey, jumpa lagi pada siri yang akan datang. Dan saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be happy, la tahzan. Allah ma'ana.